dalam masa yang sama kita juga nak menjawab beberapa persoalan yang dibangkitkan oleh rakyat semalam, di mana kami sebagai wartawan juga ada menerima banyak sangat soalan itu dari segi perundangannya. Jadi kita nak bersama dengan seorang peguam, Yusuf Fariza Yusof. Beliau akan menjelaskan kepada kita mengenai satu isu perkara pokok bagi saya adalah berkaitan dengan pekerja dan juga majikan. Jadi kita nak highlight kepada fokus kita dalam pagi ini. Kalau kita lihat saudara Yusuf Fariza, Perintah Kawalan Pergerakan pertama kali dilaksanakan di negara ini. Jika terdapat majikan dalam beberapa sektor yang bukan dikategorikan sebagai perkhidmatan penting yang mengarahkan supaya pekerja datang juga untuk bekerja, ada terdapat sebarang tindakan yang boleh dikenakan kepada majikan ataupun dan adakah perkara ini dikategorikan sebagai salah? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aswawani atas komunikasi ini. Cuma menjawab persoalan tentang majikan dan juga sama ada perlu buka pejabat dan boleh atau tidak majikan memaksa pekerja bekerja dalam waktu sekatan pergerakan, perintah sekatan kawalan pergerakan ini, kita perlu faham dua perkara lah. Yang pertamanya ialah perintah kawalan pergerakan ini adalah satu perintah yang dibuat oleh kerajaan yang mana ia boleh mengatasi beberapa undang-undang lain dan juga boleh mengatasi sebarang bentuk perjanjian antara majikan dan pekerja. Jadi kalau sebelum ini kita tahu majikan dan pekerja diikat oleh kontrak perjanjian antara mereka yang mana mungkin mereka bersetuju tentang sesetengah perkara, tetapi apabila ada perintah kawalan pergerakan ini maka mereka sekarang ini tertakluk kepada perintah. Jadi dalam keadaan sekiranya majikan atau syarikat yang terbabit adalah syarikat yang tidak terlibat dalam pengecualian ataupun syarikat yang bukan digolongkan dalam perkhidmatan penting, maka syarikat itu perlu ditutup, ofis pejabat tidak boleh dibuka dan majikan sama sekali tidak boleh memaksa pekerja-pekerja mereka untuk terus bekerja di pejabat secara fizikal. Di sini kita perlu tekankan secara fizikal. Maksudnya pekerja tidak boleh berada di pejabat. Tetapi ada dua kemungkinan. Pertamanya sekiranya perkhidmatan ataupun kerja yang terbabit boleh dilakukan daripada rumah mengikut secara atas talian ataupun kerja dilakukan melalui komunikasi maya, maka pekerja tersebut masih perlu terus bekerja dan mengikut arahan majikan. Kerana ini kita tidak boleh anggap sebagai cuti ataupun holiday, dan ini adalah satu peringkat ataupun satu jangka masa yang mana pekerja terpaksa tidak boleh berada secara fizikal di pejabat kerana perintah kawalan pergerakan tadi. Keduanya, sekiranya syarikat tersebut ataupun kerja yang terbabit tidak boleh dilakukan melalui rumah ataupun tidak boleh dilakukan secara atas talian. Contoh, kita akan ada syarikat-syarikat yang bekerja mungkin secara fizikalnya perlu berada di kilang dan sebagainya dan tidak dapat melakukannya dari rumah, maka pekerja ini juga tidak boleh datang ke pejabat ataupun syarikat dan dianggap bercuti dan perlu duduk di rumah. Sekiranya majikan-majikan tidak mematuhi arahan ini dan memaksa pula pekerja-pekerja untuk terus bekerja, maka mereka adalah melakukan satu kesalahan, iaitu di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit, iaitu yang kita sebut Akta 342 tadi yang kita sebut, iaitu melakukan kesalahan di bawah Seksyen 24, Seksyen 22, kesalahan tidak mematuhi perintah, dan boleh dihukum di bawah Seksyen 20 boleh dihukum di bawah Seksyen 24. Yang mana seksyen ini mengatakan bahawa sekiranya kesalahan dilakukan, maka denda ataupun hukuman penjara boleh dikenakan kepada majikan yang tidak mengikut arahan, iaitu penjara maksimum 2 tahun dan juga denda atau kedua-duanya sekali. Dan sekiranya kesalahan itu dilakukan untuk kali kedua, maka penjara boleh dikenakan tidak melebihi 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan sekiranya kesalahan itu kesalahan yang berterusan,
denda boleh dikenakan sebanyak RM200 untuk setiap hari. Dan ini adalah boleh dikenakan kepada majikan yang dianggap sekarang telah melanggar Perintah Kawalan Pergerakan MCO yang kita sebut tadi, kerana tidak mengendahkan larangan untuk membuka premis pejabat. Dan itu adalah hukuman di bawah Akta 342. Di samping itu, di bawah Akta Kerja 1955 ya, beberapa tindakan juga boleh diambil oleh pekerja itu sendiri. Kalau kita lihat, pekerja sekiranya dipaksa oleh majikan untuk pergi kerja, mereka boleh juga membuat laporan di pejabat-pejabat tenaga kerja, iaitu membuat laporan di bawah Akta Kerja, yang mana mereka boleh membuat laporan bahawa majikan mereka tidak mahu mengikut Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikenakan. Saya kira itu adalah kesan-kesan sekiranya majikan tidak mahu mematuhi perintah tersebut. Ya, Yusfa Rizal, kami sebagai petugas media juga ada dilontarkan beberapa persoalan, terutamanya kalau pekerja itu adalah pekerja kontrak, dan jika mereka melaporkan kepada pihak polis atau pejabat buruh dan sebagainya, yang majikan mereka mengarahkan supaya mereka tetap datang bekerja walaupun Perintah Kawalan Pergerakan, mereka akan kemungkinan besar majikan akan tamatkan kontrak atau mereka akan boleh dipecat secara dalam masa 24 jam. Tapi apa tindakan yang boleh diambil oleh pekerja-pekerja kontrak? Kerana mereka seakan-akan tersepit di tengah-tengah sekarang. Ya. Memang ini adalah kita panggil dikotomi lah, ataupun satu keadaan yang tersepit oleh pekerja kerana mereka ada kontrak, iaitu bukanlah pekerja tetap. Saya katakan kontrak ini mungkin setahun ataupun 6 bulan dan sebagainya. Jadi sekiranya mereka ingin mengambil tindakan dengan membuat laporan polis, sudah tentu akan ada repercussion ataupun kesan reaktif daripada majikan yang mungkin akan menamatkan kontrak atau tidak memperbaharui kontrak. Ini adalah masalah yang real problem sebenarnya. Dan saya kira dalam keadaan ini pekerja perlu mengambil satu sikap yang berani. Saya kira mungkin kebanyakan masalah boleh diselesaikan dengan rundingan. Maka pekerja sebelum membuat apa-apa laporan, sama ada laporan polis ataupun laporan kepada Jabatan Tenaga Kerja, perlu membuat rundingan. Dan di sinilah pentingnya kalau ada kelompok pekerja. Kalau dalam skala lebih besar kita panggil trade union, tapi kalau dalam skala yang lebih kecil mungkin kumpulan-kumpulan pekerja yang perlu bersatu hati dan juga membawa perkara ini ke depan majikan untuk membuat rundingan dan juga membuat perbincangan dengan majikan. Saya kira kalau kelompok pekerja ini pergi beramai-ramai kepada majikan dan mengatakan bahawa mereka berhak untuk tidak mematuhi arahan majikan yang bertentangan dengan Perintah Kawalan Pergerakan, maka saya kira proses ini akan menyebabkan majikan lebih takut untuk bertindak kerana ia berhadapan dengan kumpulan pekerja. Namun begitu, sekiranya majikan tetap engkar, dan kita tahu mungkin ada majikan yang tidak endah sebab pekerja kontrak ini mungkin bagi mereka adalah tidak begitu penting. Jadi dalam keadaan ini pekerja-pekerja tersebut perlu memberanikan diri membuat laporan-laporan tertentu, dan dalam konteks ini mereka boleh membuat laporan polis di atas keengkaran majikan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan, dan dalam masa yang sama mereka boleh membuat laporan di Jabatan Tenaga Kerja atas alasan yang sama. Cumanya saya ingin tekankan di sini juga, sekiranya selepas daripada laporan yang dibuat dan mungkin tindakan yang dibuat oleh pihak berwajib, majikan tersebut menamatkan kontrak tanpa apa-apa sebab, maka di sini timbul satu lagi tindakan yang boleh diambil oleh pekerja-pekerja, iaitu mereka sekali lagi boleh membuat laporan kepada Jabatan Tenaga Kerja dan mereka boleh melaporkan bahawa majikan telah menamatkan kontrak mereka secara salah. Walaupun ada beberapa klausa ataupun terma-terma dalam kontrak yang mungkin membolehkan majikan menamatkan pekerjaan tanpa apa-apa sebab, tetapi dalam konteks yang kita bincangkan pada hari ini, menamatkan disebabkan tidak mahu patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan, maka di situ ada satu keadaan khas yang membolehkan pekerja-pekerja membuat komplain ataupun aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Dan pada pandangan peribadi saya,
dalam keadaan ini ia boleh juga dianggap sebagai satu constructive dismissal ataupun penamatan secara konstruktif, yang mana dalam keadaan-keadaan tertentu sekiranya cukup bukti, maka Jabatan Tenaga Kerja boleh membawa perkara ini ke mahkamah dan juga mahkamah boleh memberikan ganti rugi tertentu ya kepada pekerja-pekerja yang mengalami situasi demikian. Jadi saya rasa keywordnya adalah satu, perlu ada rundingan dan perbincangan, dan keduanya kena beranikan diri dan tidak boleh berdiam diri hanya kerana pekerja tersebut adalah pekerja kontrak semata-mata. Okey, baiklah. Yusuf Farizal, mungkin secara ringkasnya, kita tak banyak masa, tapi secara ringkasnya, cuti selama 2 minggu ini, adakah majikan boleh potong cuti tahunan pekerja, cuti sakit atau mana-mana cuti yang diberikan kepada pekerja? Sebab dia tidak boleh, ataupun majikan tidak boleh menyentuh cuti-cuti itu langsung. Macam mana? Secara ringkasnya. Ya, ringkasnya sebenarnya tidak boleh, sebab ini adalah perintah. Macam saya katakan, perintah kawalan ini adalah perintah kerajaan dan dia mengatasi segala cuti-cuti tadi. Kalau cuti sakit perlu diberi dan boleh diberikan kalau sakit. Contohnya kalau ada jangkit COVID-19. Tapi kalau cuti tahunan itu adalah hak pekerja. Jadi dalam keadaan ini tidak boleh tolak cuti sakit ataupun tidak boleh tolak cuti tahunan. Yang boleh diberikan adalah cuti bergaji ataupun dalam konteks kerja dari rumah tadi, maksudnya pekerja masih terus bekerja. Dan gaji tidak boleh dipotong kerana tidak ada apa-apa perintah untuk potongan gaji sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Akta Kerja, khususnya Seksyen 24. Kalau ada perintah daripada kerajaan, baru boleh potong gaji. Tapi setakat hari ini, mengikut garis panduan Jabatan Tenaga Kerja yang dikeluarkan dan FAQ yang baru-baru ini dikeluarkan pada 17 Mac juga, wajib bayar gaji walaupun pekerja cuti dan tidak boleh tolak cuti tahunan ataupun cuti sakit. Ya. Okey, Terima baiklah. kasih Yus Farizal, peguam yang kami hubungi untuk memberi keterangan serba sedikit mengenai persoalan-persoalan antara majikan dan juga pekerja. Kita mungkin akan menghubungi lagi Yus Farizal Ya, untuk betul, banyak lagi pasti. bukan sahaja majikan dan juga pekerja, tapi sektor perniagaan, bagaimana pekerja kontrak lagi yang boleh melakukan dalam melalui perintah kawalan pergerakan ini, Fizi. Ya, betul-betul.